Terima kasih Ketua Jabatan Sains Sosial Dr. Nur Hijrah. Jelas suara saya? Jelas, okey je. Jelas. Okey, saya teruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Merah menyala si bunga raya, biarkan ia mekar di sana. Izinkan saya mula bicara agar manfaat diperoleh bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera hadirin sekalian. Syukur alhamdulillah kehadrat ilahi kerana pada pagi ini kita telah dipertemukan dalam satu program anjuran Jabatan Sains Sosial IPG KDRI, iaitu Bengkel Aktiviti dan Perselang Produk Inovasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Tujuan bengkel ini dianjurkan adalah untuk mencukil aktiviti dan membudayakan amalan inovasi dalam meningkatkan kualiti pengajaran. Sebelum kita mula berbengkel, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Puan Rashiha binti Haji Muhammad, pensyarah dari Jabatan Sains Sosial Unit PSW Pendidikan Seni Visual, di mana slot yang pertama ini bertindak sebagai moderator bagi mengupas tajuk bengkel yang diberi, iaitu pengkomersialan inovasi. Oleh itu, sebelum kita berbengkel pada pagi ini, saya ingin memperkenalkan ahli panel yang tidak asing lagi. Orangnya lemah lembut, bicaranya penuh sopan, iaitu Dr. Asnida binti Aziz. Beliau merupakan pensyarah dan juga ustazah di Jabatan Pendidikan Islam dan Moral IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Beliau juga memegang jawatan sebagai Ketua Unit Inovasi di Jabatan Perancangan, Penyelidikan dan Inovasi JPPI IPG KDRI. Mempunyai kelulusan ijazah Dr. Falsafah Pengajian Bahasa Arab dari Universiti Sultan Zainal Abidin, ijazah Sarjana Pendidikan Bahasa Arab dari Universiti Kebangsaan Malaysia, ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam, pengkhususan Bahasa Arab dari Universiti Kebangsaan Malaysia, dan Diploma Bahasa Arab dengan Pendidikan dari Kolej Agama Sultan Zainal Abidin. Pakar Bahasa Arab dah ni . Beliau bergiat aktif dalam bidang pendidikan dan inovasi serta telah menyertai 27 pertandingan inovasi di peringkat kebangsaan dan antarabangsa dengan pencapaian 2 anugerah platinum, 11 anugerah emas, 8 anugerah perak dan 6 anugerah gangsa. Antara pencapaian tertinggi ini ialah anugerah platinum peringkat antarabangsa di Universiti Malaya Kuala Lumpur, anugerah emas peringkat antarabangsa di Universiti Tun Hussein On Malaysia Johor, dan tempat ketiga iaitu anugerah emas dalam pertandingan inovasi pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di Universiti Malaya Kuala Lumpur. Selain itu, beliau menerima anugerah emas Kolokium Nukleus Amalan Terbaik tahun 2020, anugerah khas Most Liked Video Inovasi Kolokium Nukleus Amalan Terbaik, dan akhir sekali bulan Mei baru-baru ini memperoleh anugerah emas peringkat antarabangsa anjuran Sekolah Menengah Sains Pasir Putih Kelantan, iaitu kolaborasi antara Universiti Bukit Tinggi Indonesia UiTM dan Universiti Brunei. Di samping itu, dengan pencapaian beliau tersebut telah mendapat anugerah pensyarah inovatif IPJM sempena sambutan Hari Guru peringkat Negeri Terengganu tahun 2019, dan juga anugerah khas pensyarah inovasi sempena Hari Guru IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Beliau juga turut menyumbang bakti sebagai juri dalam pertandingan inovasi anjuran IPG dan IPG. Di samping itu juga beliau turut memberi khidmat sebagai pensyarah pembimbing bagi kumpulan inovasi di pelbagai sekolah. Juga turut terlibat sebagai pensyarah penilai bagi kajian dan pembentangan
serta telah membentangkan dan menerbitkan pelbagai kertas kerja dalam seminar dan persidangan. Sama ada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Alhamdulillah, sungguh hebat beliau ni. Okay, Dr. Aziza. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya serahkan slot ini kepada panel Dr. Aziza binti Aziz untuk menyampaikan ilmu beliau yang bertajuk Pengkomersialan Inovasi. Dipersilakan. Dr. Aziza, boleh dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Puan Rashihah selaku moderator pada pagi ini. Ketua Jabatan yang dikasihi, pensyarah Jabatan Sains Sosial, pensyarah IPG dan ada dari IPG lain, guru saya IPG KDRI, guru-guru SK IPG KDRI dan guru-guru dari sekolah yang berkaitan, pelajar-pelajar Jabatan Sains Sosial, pelajar-pelajar IPG KDRI dan hadirin hadirat yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dengar ya? Jelas ke? Jelas ke? Jelas doktor, jelas. Okay, alhamdulillah. Jadi pertama-tamanya marilah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tahniah sekali lagi diucapkan kepada Encik Biamin dengan kolaborasi beliau dalam bengkel pada hari ini sangat membantu lah. Ini tulang kuat untuk bengkel-bengkel secara digital lah, ya. Jadi saya ini orang kata bagi ceramah tu tak adalah pandai sangat kan, adalah sedikit pengalaman, ya, pengalaman dalam penghasilan inovasi. Jadi tajuk yang diamanahkan pada hari ini ialah pengkomersialan inovasi. Pengkomersialan inovasi ni maksudnya itu yang saya akan highlight lah pada hari ini, ya. Kita ketik pada slide yang pertama. Okey, kita tengok dulu secara sepintas lalu tentang definisi inovasi, ya. Di mana kalau kita lihat inovasi ialah sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah, sistem, adat dan lain-lain yang baru. Itu diperkenalkan yang barulah, ya. Inovasi juga merupakan perihal tindakan dan sebagainya, iaitu mengadakan, memulakan dan sebagainya sesuatu yang baru. Istilah yang berkaitan rapat dengan inovasi ialah inovatif, yang bererti bersifat inovasi. Inovatif bermaksud sesuatu tindakan bagi mengadakan atau memulakan sesuatu yang baru. Jadi maksudnya inovasi ni satu benda yang barulah, tak kisahlah kaedah ke, sistem ke, cara kita
mengadakan sesuatu, contohnya macam kita PDP ke lah, itu sesuatu yang baru. Mungkin kadang-kadang kita tengok kontennya sama. Contoh saya bagi contoh ada seorang guru di Melaka. Dia buat tentang inovasi easy solat. Solat ni sebenarnya lama dah kita belajar lah. Tapi inovasi yang dihasilkan tu memudahkan generasi-generasi yang maksudnya yang sekarang lah untuk lebih memahami dengan mudah ya. Definisi inovasi. Kita tengok yang seterusnya, kepentingan inovasi dalam pendidikan. Kenapa perlunya inovasi dalam pendidikan ya? Yang pertama, kalau kita lihat dasar negara kita pun sekarang ni R&D ya. Maksudnya kita kena bersaing dalam pelbagai sektor dan mencipta pelbagai inovasi agar tidak ketinggalan. Jadi kita sebagai pendidik ni, kita kena sentiasa update lah. Sentiasa update, sentiasa perbaharui terutamanya dalam PDP lah. Kalau kita tengok generasi sekarang ni dia agak gap lah dengan kita kan. Yang lama dulu macam saya pernah melalui zaman diploma tu guna mesin type lagi. Okay, mungkin ada yang pernah guna mesin type. Seterusnya degree tu baru bermula dengan dengan komputer. Itu pun komputer yang besar tu lah, yang orang kata berat lah, tak boleh nak desktop ya. Okey, seterusnya yang kedua, inovasi perlu dilakukan di mana ia bertujuan untuk perubahan dalam sistem, tingkatkan mutu kerja, menjimatkan masa, tenaga dan kos, meningkatkan produktiviti dan apa yang perlu kita highlight sebelum kita memulakan inovasi itu maksudnya mesti merangkumi ke arah penambahbaikan lah. Maksudnya bila kita buat inovasi itu ada perubahan dalam sistem, ada meningkatkan mutu kerja, masa pun boleh jimat, tenaga, kos, kan. Produktiviti boleh ditingkatkan. Itu yang paling utama sekali lah. Okay, yang ketiga, inovasi perlu dilakukan dalam PDP. Ini yang sangat-sangat penting lah untuk kita sebagai pendidik kan. Perlu dilakukan dalam PDP agar selari dengan peredaran zaman. Selari dengan peredaran zaman supaya kita sebagai orang yang bertanggungjawab untuk mendidik anak-anak tu perlu rasa seronok lah, seronok dalam kerja kita. Sebab kadang-kadang kita rasa sesuatu yang macam ada ketinggalan sikit ke, tak dapat nak selari dengan pelajar kita ke. Jadi bila kita melakukan penambahbaikan ataupun kita buat inovasi dalam kerjaya kita, dalam PDP kita, insyaAllah akan ada penambahbaikan lah ya. Kita pun rasa lebih seronok lah ya, lebih seronok untuk mengajar lah ya. Okey, seterusnya kalau kita tengok contoh inovasi. Ini ada yang suka makan. Kalau orang Terengganu dipanggil kayu kamak kan, kayu kamak. Keramat mungkin tak tahulah keramatnya di mana. Dia ada cicah dengan mungkin sos sekaya ataupun mungkin kuah pedas. Dia ada dua lah. Okey, yang ni kalau kita tengok yang lama lah. Maksudnya yang lama, kaedah tradisional lah. Tapi kalau kita perhatikan, pernah pergi pasar malam, Pom Badak ke apa kan, mana-mana pasar malam, kita pernah tengok orang kata kalau di pasar malam tu dia jual dipanggil cakol. Ni kayu kamak ni istilah orang Terengganu. Kalau kita bahasa luarnya cakol. Jadi cakol ini sebenarnya dah lebih mudah
Kalau kita pergi pasar malam tu, kita tengok apa, dia putar-putar je mesin tu tak? Putar mesin tu dah keluar terus ke dalam apa, kuali. Terus ke dalam kuali, terus goreng dan angkat, boleh apa, cepatlah maksudnya. Itu contoh inovasi dalam produk-produk yang bukan pendidikan lah, maksudnya produk-produk yang penghasilan produk luar lah, ya. Kita dah inovasi kuih cakoi, ya, kayu kamak. Okey, seterusnya kita tengok gambar ni. Yang pertama tu kalau kita tengok apa, untuk apa, jus ke apa. Nah, walaupun nampak simple tapi mungkin dia buat tu untuk apa, tak nak bagi tumpah, anak-anak kecil yang ambil pun dia tak tumpah lah maksudnya tak. Maksudnya dari situ jimat lah, apa, jimat dari segi air tu tak tumpah kan. Bagi orang dewasa pun tak perlu nak kejap bangun nak tolong ambil untuk anak lah. Jadi tu inovasi walaupun nampak simple tapi sangat-sangat membantu lah, ya. Okey, yang kedua kalau kita tengok tu, apa dia tu? Teh kan. Penguin pun ada fungsi dia. Fungsi dia nak apa? Nak celup teh tu tak? Kadang-kadang kalau kita tengok, kita buat air teh kat rumah, kalau yang ada tali macam ni lah, dia apa, siap air tu kita bancuh, berbelit-belit tali dekat apa sudu pula, nak buang tu payah pula. Ini inovasi simple tapi sangat-sangat membantu lah, ya. Okey, seterusnya penyediaan inovasi iaitu penjenamaan pemasaran. Okey, hasil daripada pemerhatian, pengalaman sikit-sikit yang saya hadiri untuk pertandingan, saya ringkaskan bahawa perlu ada 12 item untuk kita pastikan bahawa inovasi yang kita nak hasilkan itu tepat dengan dengan kehendak pertandingan ataupun kehendak penganjur. Kena ada 12 lah, ya. Okey, yang pertama tajuk inovasi iaitu produk. Tajuk inovasi ataupun produk ni biasanya kita kena pasti dulu isu. Kalau dalam PDP kita tengok apa isu yang berlaku dalam PDP. Apa masalah? Masa kita mengajar, katalah di sekolah kan, pelajar lemah menghafal sifir. Jadi guru matematik ni dia cuba buat satu inovasi yang cepat, pelajar boleh hafal sifir dan orang kata dalam masa setengah jam contohnya. Dia boleh hafal sifir, satu sifir, tiga contohnya lah. Jadi itu yang kita kena highlight dulu lah. Inovasi apa yang kita nak buat, isu apa yang kita nak ketengahkan dalam inovasi kita lah. Okey, yang kedua perlu ada abstrak. Ada abstrak ni maksudnya kena ada lah sedikit sebanyak tentang inovasi kita lah. Apa yang kita nak highlight, isu apa yang nak diketengahkan, ya. Okey, yang ketiga. Ini sangat-sangat penting lah. Khususnya kalau kita nak masuk pertandingan, kalau kita nak menyertai mana-mana pameran, data inovasi sangat-sangat diperlukan. Jangan kita buat inovasi, lepas tu nak pergi bertanding, data tak ada. Biasanya juri akan tanya, mana data, boleh tengok data? Jadi ini adalah syarat-syarat lah kalau nak pergi bertanding lah. Data inovasi sangat-sangat penting. Mungkin kita boleh adakan dalam manual, kita simpan dalam desktop, laptop ataupun manual kita print dan digital kita simpan dalam komputer dan kita bawa semasa bertanding. Kalau ikut pengalaman kami di IPG KDRI, biasanya kalau nak bawa produk inovasi pergi bertanding, wajib kena ada 100 data pengguna.
100 data pengguna. Maksudnya baru kita boleh confirmkan hakim tu bahawa inovasi kita ni dah digunakan dan terbukti keberkesanannya. Ya. Okey, seterusnya yang keempat, manual penggunaan inovasi. Ini sangat-sangat penting supaya kita tahu. Pengguna dia tahu macam mana nak guna inovasi kita. Dan kita kena kuasai lah inovasi kita ni macam mana orang nak pakai, nak apa kan tak? Itu kita tahu. Okey, yang kelima, template inovasi. Ini pun penting sebabnya template kita akan menerangkan apa yang kita nak highlight, ada semua sedikit sebanyak lah ya, dalam template. Okey, yang keenam, banting ataupun poster. Ini merujuk kepada apa yang nak highlightkan oleh pihak penganjur. Kalau penganjur kata banting, jadi kita buatlah dia ada ukuran dia. Jadi apa yang kita nak nak bawa bertanding tu sepatutnya diletaklah dalam banting tu. Kita akan tayarlah kalau dulu secara bersemuka kita akan bawa lah, tapi sekarang ni semua pertandingan digital. Jadi kadang-kadang dia minta juga ya dalam poster ataupun sekarang ni video lah. Sekarang ni lebih kepada hantar video dan hantar poster. Poster pun dalam bentuk digital lah. Tapi kena pandai lah macam mana kita nak masukkan data-data kita tu supaya nampak menarik lah ya. Okey, seterusnya penerbitan ataupun seminar ataupun wacana. Ini pun sangat-sangat membantu untuk kita ini saya highlight dulu untuk pertandingan lah. Maksudnya kalau kita nak masuk bertanding, kita kena ada penerbitan, seminar ataupun wacana. Kalau tak ada pun tak apa, tapi kalau ada lebih membantu lagi lah. Ataupun kalau kita tengok mungkin kita tak masuk bertanding pun, tapi kita buat inovasi untuk dalaman sahaja, tapi kita publishkan di sekolah ke di mana-mana. Mungkin itu kita boleh sedekah dalam bentuk ilmu lah, jariah dari segi ilmu. Mungkin ilmu yang kita sumbang tu lebih bermanfaat lah daripada duit sebenarnya kan. Penerbitan, seminar, wacana itu perkara yang penting untuk kita highlightkan dalam inovasi lah. Okey, yang ke-8, status IP ataupun hak cipta ataupun trademark. Biasanya hak cipta dengan trademark ni mahal lah, beribu-ribu lah. Biasanya yang kita buat adalah IP lah. IP maksudnya MyIPO tu lah, kita daftar. Sekejap lagi saya akan tunjuklah proses secara ringkas. Okey, yang ke-9, rubrik pemarkahan ataupun penjurian. Rubrik pemarkahan ataupun penjurian untuk kita highlight kepada pertandingan. Sebab bila kita buat produk, yang pertama memang kita nak untuk penambahbaikan pertandingan, tapi apa salahnya kita cuba bawa kepada pertandingan ya, bawa pertandingan sebab melalui pertandingan-pertandingan sebenarnya akan berlaku penambahbaikan lagi. Jadi saya cadangkan kalau ada peluang untuk menyertai pertandingan, sertai pertandingan ya, sebab ilmu kita tu makin lama makin bertambah, disebar lah. Lepas tu kita nak buat penambahbaikan dalam inovasi, dalam PDP kita pun makin nampak lah, cerah lah ya. Okey, seterusnya yang ke-10, platform untuk sebaran inovasi. Platform untuk sebaran inovasi. Okey, jadi untuk tajuk hari ni, pengkomersialan inovasi ni, isu yang ke-10 dan 11 tu. Itu yang bahagian saya lah ya. Okey, platform untuk sebaran inovasi, contohnya Instagram, gaya pembelajaran ni yang kita bikin lah. Website, website ni kita boleh buka di nama inilah Facebook,
Ini biasa yang kami guna lah, ya. Okey, platform ni penting untuk kita sebarluaskan, ya. Sebarluaskan inovasi kita. Contoh macam apa, pelajar-pelajar Jabatan Sains Sosial yang dah graduate itu dia hasilkan banyak inovasi-inovasi untuk lukisan, untuk seni kan, sejarah. Jadi bila dia hasilkan tu, kalau yang konvensional, dulu lah kita usung bahan dalam bentuk maujud tu. Tapi selari dengan era sekarang digital, kena di hujung jari, jadi kita perlu ada benda-benda macam ni supaya inovasi kita tu kita boleh sebarluaskan kepada masyarakat, kepada pelajar-pelajar di tempat lain. Maksudnya kita boleh kata panjangkan lagi lah bahan ataupun produk kita. Okey, seterusnya kalau yang peringkat yang lebih ni lagi komersial lagi, kena ada marketing ataupun pemasaran. Kita buat inovasi ni macam orang berniaga. Bila kita nak berniaga, kalau kita tengok sekarang ni, bila COVID ni lebih-lebih lagi kan, kita nak nak bisnes makanan, makanan contohnya. Kalau dulu semua orang tak pandai lagi nak pasarkan dalam bentuk digital kan. Tapi sekarang ni semua dah pandai. COD pun kena order dulu, ada apps kan, macam sekarang Panda. Jadi kita orang pendidikan pun kena market macam tu juga. Sebab kita nak pergi ke sekolah, kalau dulu kita boleh pergi ke sekolah, buat ceramah tak. Tapi sekarang ni kita kena jadi macam Panda jugalah. Panda tu maksudnya kita boleh segerakan jugalah ilmu yang kita nak bagi tu. Okey, mungkin kita boleh marketkan dalam bentuk buku. Buku ni kalau ada peluang boleh cari penerbit, ya. Ataupun kalau ada duit lebih boleh cetak sendiri. Ataupun dalam CD mungkin orang tak buat lah kot sekarang ni, tapi ada juga yang buat CD. Ataupun kita jadikan inovasi kita tu dalam kit permainan. Kit permainan maksudnya boleh dibawa, boleh main kat rumah. Banyak. Kalau biasa kami pergi pertandingan pun banyak yang kumpulan-kumpulan yang hasilkan produk inovasi dalam bentuk kit permainan, ya. Dan utamanya untuk sekolah rendah lah. Sekolah rendah dia suka main kan. Okey, yang ke-12 yang terakhir untuk pameran, kita kena ada booth inovasi. Nanti saya tunjuk contoh sikit lah untuk rujukan hadirat semua. Okey, itu yang kita highlightkan dulu 12 ya. 12. Okey, seterusnya pengkomersialan inovasi. Okey, kita tengok sikit ya. Proses yang mengubah idea, itu maksud pengkomersialan inovasi, penyelidikan atau prototype ke dalam produk dan sistem pengeluaran yang mapan. Mengekalkan fungsi yang diingini pada masa yang sama membangunkannya supaya lebih mudah digunakan. Kos rendah dan cepat lancarkan proses. Okey, kalau ada dana inovasi, dia boleh laksanakan dengan peralatan berkualiti tinggi yang telah dibangunkan. Kalau setengah-setengah produk ada dapat tajaan daripada kerajaan, geran untuk inovasi, ya. Banyak kumpulan yang dapat tajaan geran inovasi, jadi dia ada duit, dia boleh gunakan dana tu untuk mungkin bangunkan peralatan yang lebih canggih macam mana kan. Okey, pengkomersialan inovasi juga termasuk pembangunan strategi pengeluaran yang besar. Dan tindakan ini mungkin merupakan langkah yang diperlukan untuk kejayaan komersial. Maksudnya, komersial kan kita pasarkan lah lebih kurang lah. Kita
up lagi lah. Kalau mungkin area kampung kita je lah. Jadi kita up ke peringkat kebangsaan, mungkin ke peringkat antarabangsa lah. Itu kena apa? Kena sebar luas lah. Okey, menurut Shaladin et al. 2017, dalam kajiannya tentang pengkomersialan inovasi, ada 4 elemen yang perlu diberatkan. Ini kajian Shaladin ya tentang komersialan inovasi. Yang pertama, pengurusan harta intelek. Pengurusan harta intelek tu yang saya highlightkan untuk apa IP tu, MyIPO. MyIPO ni maksudnya kita daftarkan lah, macam kita daftar nak berniaga lah kan, nak berniaga, kita daftarkan company sama ada sendirian berhad ataupun enterprise. Jadi kita dah ada lesen lah untuk berniaga. Sama juga dengan produk-produk inovasi. Sangat-sangat penting kita daftarkan pengurusan harta intelek supaya inovasi kita tu tidak diciplak oleh orang lain. Jadi kita bagi nama lah inovasi kita, apa namanya. Jadi dia apa berdaftar. Bila berdaftar, berlaku apa-apa undang-undang, kita boleh fight lah ya. Sebab kadang-kadang ada yang suka ambil peluang, dia tengok, dia tiru, lepas tu dia patentkan, dia daftar. Yang kita tak daftar, rugi lah. Rugi maksudnya dari sudut macam tu lah. Ya? Okey, kerjasama antara, yang kedua, kerjasama antara IPTA dan industri. IPTA dan industri. Maksudnya kena ada kolaborasi lah. Ini mungkin kalau di universiti, mungkin produk-produk yang boleh dipasarkan, dia buat kolaborasi lah. Ya, dia buat kolaborasi. Dan IPT pun mungkin ada peluang jugalah. Ataupun sekolah-sekolah, sekolah mungkin ada yang berkolaborasi dengan syarikat luar. Tapi kita kena tengok jugalah kolaborasi tu macam mana, apa yang dari sudut undang-undang macam mana. Okey, yang ketiga, peranan kerajaan. Peranan kerajaan ni sememangnya kerajaan dah ada memainkan peranan dengan memberikan dana, ya. Tapi kadang-kadang susah sikit sekarang ni lah. Gawat ke lah, inovasi kita payahlah nak dapat dana, yang betul-betul top baru dapat dana. Tapi kalau tak dapat dana, kita sebagai penyelidik, peranan penyelidik ni mesti memainkan peranan jugalah supaya walaupun duit tak ada, bekerja cara tak ada duit. Mungkin kita kita kata buat inovasi ni banyak duit habis. Sebab nak kena bayar yuran, nak kena cetak ini itu lah. Tapi mungkin apa yang kita modalkan sikit tu akan memberi manfaat pada orang lain. Mungkin kita mati pun ada lagi orang yang guna inovasi kita dan boleh jadi pahala yang berpanjangan pada kita. Kita modalkan sikit. Kadang-kadang kalau kita tengok bila COVID ni dia terhad sikit lah. Jadi bila buat inovasi pun tak banyak sangat lah. Kalau dulu kalau kita bersemuka tu banyak sikit lah keluar modal untuk pergi. Tapi mungkin kalau pihak sekolah macam IPG pun dia ada bagi lah. Kami keluar lah, sponsor lah maksudnya. Jadi bila IPG sponsor ataupun sekolah sponsor, kita boleh bergerak sikit lah. Tapi jangan lupa kita sebagai penyelidik ni, dia ada juga bahagian kita yang kita kena modal sikit lah. Maknanya buat inovasi ke buat research ke memang mesti ada keluarkan sikit modal lah. Ya? Okey, seterusnya ini saya jelaskan sikit. Mungkin kalau tuan-tuan ataupun hadirin-hadirat yang dah biasa dengan inovasi, dah biasa dengan daftar untuk MyIPO ni, mungkin dah ada pengalaman lah, tapi saya share juga hari ni. Mungkin anak-anak student kita masih belum ada pengalaman. Jadi bila kita dah hasilkan inovasi tu,
kita nak register. Kita nak register sebagai hak milik kita lah. Okey. Okay, yang pertama, kalau kita nak daftarkan secara berkumpulan, semua ahli kumpulan kena pergi. Kalau ada 5 orang kena pergi. Sebab untuk dia sahkan lah. Tapi kalau biasanya kalau kami di tingkat IPG, biasanya pensyarah lah yang daftar. Jadi pelajar tak perlu pergilah. Jadi dia jadi hak milik IPG lah. Ya. Jadi yang pertama kena isi borang MyInfo lah. Borang MyInfo. Yang kedua, apa yang perlu ada ialah manual penggunaan inovasi. Inovasi kita ni cara guna macam mana, apa ni kita nak apa, step-step dia itu mesti kena ada manual penggunaan inovasi. Dan yang ketiga, kena ada akuan sumpah. Bila kita nak pergi kepada akuan sumpah tu, kita bawa apa borang dan bawa manual penggunaan inovasi, kita buat akuan sumpah lah. Kos dia dalam 8 hingga 10 ringgit. Murah je lah, mana-mana pun boleh buat ya. Jadi dia akan chop dan sign, barulah kita boleh hantar ke MyInfo. Kalau kami biasanya berurus dengan Puan Sheila, MyInfo Kuantan. Sangat cepat. Kalau nak bertanding minggu depan, minggu dia hantar, sempat lagi nak dapat apa nombor IP tu. Ya. Dan bila kita nak postkan apa proses untuk kita dapatkan apa IP, kita kena beli wang post sebanyak RM25. Diorang proses lah. Hantar sekali dengan apa dengan manual, dengan akuan sumpah, dengan borang. Dia hantar atau post kepada Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Kalau kami dengan Puan Syida di Kuantan, dia akan hantar email je. Dia hantar email menunjukkan kita dah daftar. Jadi yang keenam tu adalah nombor IP. Nombor IP ni biasanya kita akan letak dalam banting ataupun poster yang kita nak bertanding untuk inovasi. Maksudnya kita dah sah lah. Bukan penatah haram lah. Ya. Jadi kalau orang kata ini produk dia ni, ini produk saya, memang saya dah ada nombor IP ya. Jadi orang tak boleh komplain lah. Tapi kita kena jujur lah. Kita buat inovasi tu macam mana tak? Ada kita cipta produk orang lain ke apa tak? Itu kita kena tahulah status kita sendiri macam mana. Ya? Okey, seterusnya. Ini saya share sikit untuk penjurian supaya kita nampak ya. Kalau untuk komersial tu dia akan menyumbang 15 markah. Kalau kita tengok yang pertama novelty 25 markah. Ini paling banyak lah. Sumbangan inovasi dalam bidang 20 markah, impak 15, komersial ni 15. Penerbitan dan hak cipta 10. Maksudnya kalau kita tak ada MyInfo, markah kita dah tolak 10. Peluang untuk kita dapat emas tu dah kurang sikit lah. Ya? Tapi kadang-kadang berlaku juga. Walaupun produk tu belum daftar lagi, tapi sebab produk tu dia novelty dan impak tu nampak. Dia memang ada impak lah tak? Jadi kadang-kadang menang juga emas. Kita tak dapat nafi lah, berlaku jugalah dulu. Jadi kalau kita nak betul-betul orang kata menepati kriteria, maksudnya kita buat semuanya. Jadi komersial ni dia menyumbang 15% lah. Maksudnya kalau inovasi kita tu kita tak letak dalam website, tak ada dalam Facebook, dalam Instagram pun tak ada. Tak publish mana-mana. Jadi dia rendah sikit lah. Dia sebenarnya kita bukan nak highlight kepada pertandingan, tapi alang-alang dah kita buat. Jadi kita buatlah yang terbaik kan. Okey, seterusnya ini contoh. Ini inovasi yang kumpulan kami hasilkan. Arabic Edugaya. 4.0 tu maksudnya kita dah tambah baik sebanyak 4 kali lah. Ya. Okey, ini sebenarnya hasil daripada tesis
tesis PhD saya yang bertajuk Kepelbagaian Gaya Pembelajaran Guru Pelatih Meja Bahasa Arab IPGM. Jadi supervisor saya ialah Profesor Kamal Syukri bin Maktir, UNIZA, dan saya ucapkan terima kasih banyaklah kepada Prof sebab sudi menyimak ilmu lah, menyimak ilmu dapat kita tambah baik lagi lah tesis tersebut. Jadi saya terfikir lepas grad, saya fikir tesis saya tu hanya ada di perpustakaan. Lepas tu bila orang nak rujuk pun dia terhad. Jadi saya fikir apa salahnya saya cuba kongsikan, saya cuba sebarkan supaya orang lain pun dapat manfaat, kan? Jadi pada 2018, saya grad tahun 2016, selepas tahun. Tapi untuk makluman tuan-tuan, sebelum tu pun saya dah sebelum cuti belajar saya dah mulalah inovasi. Saya mula inovasi 2012. Ada sekali lah, masa tu baru nak ada baru nak kerum lah di Indonesia. Jadi putus saya cuti belajar, lepas tu saya sambung balik 2016. 2016 dan selepas daripada fikir bahawa ilmu yang kita ada sedikit sebanyak, kita cuba buat inovasi lah. Cuba pindahkan dalam bentuk inovasi. Jadi terhasillah EduGaya. EduGaya ialah inovasi yang saya hasilkan daripada tesis PhD saya dan dengan kolaborasi beberapa pihak lah. Ya. Okey. Jadi saya buat dalam bentuk buku lah. Okey, ini Bilughatil Arabiyyah Miqyas Asalib At-Ta'allum, sama juga dengan maksud tadi, sebab saya bawa bertanding ke pertandingan Bahasa Arab, sambutan Hari Bahasa Arab Sedunia pada 2019. Jadi kita pindahkan dalam Bilughatil Arabiyyah. Ini ahli kumpulan. Ini ahli kumpulan, dan kalau kita tengok yang atas tu adalah supervisor saya, Profesor Kamal Syukri bin Maktir. Dan di bawah tu kolaborasi dengan Dr. Hazlina. Dr. Hazlina daripada IPG Campus Tamizan, dia sangat-sangat membantu sifu saya lah. Dr. Haz ni pernah menang peringkat macam-macam lah. Ini lagi hebat ni. Ya, Dr. Haz, ni sifu saya, kakak saya, banyak ilmu yang saya dapat daripada beliau. Memang sangat-sangat orang yang proaktif lah. Dr. Hazlina sekarang dia banyak robotik lah. Ya. Kemudian ahli-ahli kumpulan ni ada macam-macam, kita kolaborasi. Ahli kumpulan ni kita boleh pilih lah. Pilih maksudnya kita pastikan setiap ahli kita tu ada peranan masing-masing. Ya? Peranan masing-masing. Okey, seterusnya yang menjadi bila saya masuk bertanding tu, alhamdulillah emas tu sentiasa dapat lah. Maksudnya saya fikir yang sangat-sangat membantu ialah penerbitan buku. Buku ni sebenarnya hanyalah chapter in book. Sebab masa saya belajar, Prof. Kamarul masa tu dia penerbit, pengarah penerbit UNIZA. Jadi maksudnya dia bagi peluang kepada kami untuk terbitkan buku ataupun chapter in book. Jadi kami dengan kumpulan yang sama-sama belajar masa tu ambil inisiatif dan kami hasilkan chapter in book isu pendidikan bahasa Arab, aspirasi guru, autonomi pelajar, di mana saya sebagai ketua editor dan Dr. Nadila dan KJ JPPI, Dr. Islaini
Jadi kami hasilkan satu penerbitan buku yang apa kata komersial lah yang ni. Dan buku ni dicetak oleh penerbit Niza, alhamdulillah. Jadi dah lama lah terbit ni, dalam 2016 tak silap saya. Jadi bila saya pergi bertanding, maksudnya buku penerbitan buku ni memang sangat membantu. Bila maksudnya kita dah komersialkan lah, ya. Jadi kalau ada peluang untuk untuk terbitkan buku, apa-apa yang bentuk bercetak lah, walaupun kita tengok buku sekarang tak mendapat sambutan sangat lah, tapi mungkin kita boleh keluarkan dalam bentuk digital lah. Buku digital kan banyak sekarang kan. Jadi kena ambil peluang lah, macam mana ada. Dan saya cadangkan kalau ada, sama ada kajian kita, sama ada tak kira thesis ke ataupun daripada AR semester 8 ke tak, maksudnya boleh diangkat, boleh diangkat dalam bentuk kita tukar kepada inovasi lah. Sebab kadang-kadang thesis belajar STEM 8 tak, habis belajar tak ada apa tak. Jadi apa salahnya kita cuba ketengahkan untuk cari manfaat kepada orang lain lah. Ataupun kalau cikgu-cikgu di sekolah, mungkin dia tengok isu yang berlaku dalam kelas, AR lah kan, buat action research, kemudian compilekan dalam bentuk data tu, ada data, ada impaknya, lepas tu boleh terbitkan sendiri pun sebenarnya, ya. Okey, seterusnya ini saya bagi contoh. Ini yang cara kita nak sebarkan inovasi kita dalam bentuk digital ataupun kita nak komersialkan dalam bentuk digital tanpa kita ada modal yang banyak. Jadi saya dapat idea ni sebenarnya saya pergi menyertai pertandingan inovasi pendidikan di UKM 2019. Januari saya pergi ke pertandingan dan dalam pertandingan tu juga dia ada buat bengkel lah. Antara yang di-highlightkan dalam bengkel tu ialah penggunaan IG ataupun Instagram sebagai medium untuk kita sebarkan ilmu. Jadi saya pun terfikir, kalau kita tengok IG ni anak-anak muda suka guna kan, kita orang tua ni tak aktif sangat lah. Tapi saya kata boleh cuba, dan saya buat penambahbaikan, kita cuba, kita hasilkan dalam ni dan ada link lah, ada link, kita boleh letak link, boleh letak video, ya. Dan alhamdulillah daripada IG ni banyak kumpulan yang dah menang. Dah menang sebab disebarkan, ya. Saya bagi contoh sekejap lagi. Okey, seterusnya ni apa yang ada dalam IG lah, ya. Semua kita boleh letak nota-nota. Ini yang saya bawa pesan ni lah, bila Arabiah lah, ya. Okey, kemudian ini kita boleh letak sedikit, kita gambar contoh-contoh. Ini sebaran ilmu lah, ya. Kita boleh sebarkan, komersialkan dalam bentuk digital yang tak perlukan modal. Okey, seterusnya ni pun ada. Jadi yang kalau ke bawah sikit, dalam IT saya tu dia ada definisi gaya pembelajaran. Ini saya pindahkan daripada thesis lah. Kita dah ada dalam thesis, kita dah buat kajian. Jadi apa salahnya supaya ilmu yang kita buat kajian tu tak berada di library sahaja, kita pindahkan, ya, supaya orang lain dapat manfaat. Ini ada, kalau boleh ada masa boleh cuba tengoklah. Dalam itu kita boleh slide-slide, ya. Okey. Ini saya bagi contoh inovasi yang banyak menang. Doraemon Pintar ni pelajarnya dah keren. Pensyarah pembimbing yang kita sangat-sangat kenal, tak asing lagi, itu Dr. Irfan, KJ Bahasa Melayu. Jadi dia dengan kumpulan BM beliau telah menghasilkan inovasi Doraemon Pintar. Pun dia letak dalam
dalam Instagram. Ya, kalau kita tengok ada training teachers, dia ada kita boleh inilah buat pengenalan ya. Okey, seterusnya ni yang kumpulan Doraemon Pintar juga. Dia buat dalam Wix ya, website. Okey, ada quizzes, dalam website itu ada quizzes, ada macam-macam lah ya. Kita boleh letak video ke website pun sangat mesra lah masa pengguna. Yang ni tak perlu modal ya, tak perlu modal, kita boleh gunakan secara free. Ni saya kongsikan sikit. Okey, kita tengok video tu, dah nampak akhir tu 1000 betul tak? Tapi 1000 tu sebenarnya nak kata pengorbanan kita lah tak? Duit tu sebenarnya dia datang kemudian lah sebenarnya tak? Duit dia datang kemudian lah. Okey, seterusnya saya kongsikan yang terakhir untuk booth pameran ya. Pameran contoh yang saya pernah hadiri. Yang pertama kita kalau untuk bertanding kita kena ada lah segi yang pernah kita menang letak di ni lah. Okay. Ini Prof Kamara Syukri, supervisor saya. Okay, ini masa saya pergi bertanding untuk Hari Bahasa Arab Sedunia lah di Universiti Melaya. Jadi kita bawa semua. Jadi buku tu kita letak sebagai bukti bahawa ya. Sampai ada. Okey, saya ada buat dua versi, satu versi bahasa Arab dan satu Arabic Hikayat versi bahasa Melayu lah. Ya. Dan saya bawa juga tesis saya sebab dia orang memang tanya maksudnya kita nak memberi pengetahuan atau kita nak share bahawa daripada tesis pun kita boleh buat inovasi. Daripada benda tu ada kat library, tak ada siapa yang rujuk. Sekarang ni pun tak ada siapa yang rujuk lah. Maksudnya kita kembangkan ya. Tesis master ke tesis degree pun semua boleh ya. Okey, ini antara yang pernah dimenangi lah. Jadi biasanya kalau kita nak pergi bertanding, sekiranya lepas ni COVID dah reda, kita dah boleh bersemuka, kita ini contoh yang saya buat lah untuk kita letak dekat post kita lah ya. Okey, ni contoh poster. Jadi syarat dia poster tapi saya buat juga dalam bentuk dalam banteng. Jadi saya buat dua lah. Ini juri lah. Juri yang menilai pertandingan ataupun inovasi. Yang ni mencabar sikit lah sebab juri penilaian tu dia pergi sekaligus orang kat meja kita. Jadi masa tu 4 orang juri dia pergi serentak. Jadi kita pun memang agak kelang kabut jugalah nak menjawab soalan-soalan pada juri kan. Okay. Seterusnya ni dah akhir rupanya alhamdulillah ada kemenangan lah. Anugerah emas dan dapat tempat 3. Sebab ini ditajuk oleh SESCO World, jadi ada duit lah. Jadi dia bagi harga RM1,000 lah ya. Ini antara inovasi kolaborasi dengan SK Tanjung Gelam. Ada Ustaz Salma, ada pelajar-pelajar kita. Jadi kita collaborate lah ya. Hasilkan intelligent watering system.
sisa buangan air yang terpakai kita salurkan ke bunga ataupun setiap kurangnya. Okay. Jadi saya rasa dah hampir kepada penghujungnya sebab kita ada kelas ni pada pukul 10 nanti. Apa yang saya nak kongsikan pada hari ini ialah kita hidup di dunia ni adalah yang kekalnya amal kita, ilmu kita. Jadi sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada ma fa'alaihi bil ilmi. Bermaksud, barang siapa yang menghendaki dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Kalau kita nak dunia, maka kena ada ilmu. Ilmu dalam bidang apa sekalipun, mesti kena ada ilmu. Itu kalau nak dunia. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka baginya memiliki ilmu. Nak akhirat pun kena ada ilmu juga. Tapi kita nak yang mana? Nak akhirat nak dunia. Mestilah kita nak dua-dua sekali kan. Barang siapa yang menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Jadi kita apa yang ada kat dunia ni tak kekal. Jadi mungkin dengan inovasi ni kita boleh tambahkan ilmu, kita boleh sebarkan ilmu dengan niat bahawa ilmu yang kita sebarkan itu boleh menjadi amal jariah kita untuk kita bawa ke akhirat nanti. Jadi saya rasa dengan kita menghasilkan produk-produk inovasi, sebenarnya kita dah ada sumbangan dari sudut ilmu lah. Mungkin apa yang kita nampak tadi, pingat ke, dapat apa, duit ke apa, itu sebenarnya nombor 2. Sebab saya ingat lagi Prof. Kamal Besar, apa yang kita cari ialah akhirat sebenarnya. Jadi bila kita buat yang dunia, akhirat tu maksudnya sekaligus. Jadi maksudnya bila kita buat inovasi, sebenarnya niat kita adalah untuk ilmu. Jangan letak niat untuk menang. Sebab kalau kita letak niat untuk menang, kita tak menang, kita frust. Jadi kita letak niat untuk ilmu, kemenangan tu akan datang kemudian sebenarnya. Sebab saya pun pada awal saya tak jangka kata nak menang, nak emas ke, nak duit ke dah. Tapi dengan niat yang utamanya kita nak sebarkan ilmu, kita nak menambahbaikan untuk pendidikan dan untuk diri kita sendiri. Jadi yang lain tu sebenarnya bonus. Kejayaan apa yang kita dapat tu adalah bonus, ya. Kalau dapat alhamdulillah, kalau tak dapat cuba lagi kan. Jadi maksudnya mungkin kita boleh hayatilah hadis yang dibaca sekejap tadi, dan saya rasa setakat itulah perkongsian pada hari ini, dan saya mohon maaf sekiranya apa yang disampaikan tidak menepati dengan kehendak pihak penganjur, dan apa yang saya kongsikan tadi tu ada mengguriskan hati perasaan apa ke. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada semua yang hadir pada hari ini atas kesudian meluangkan masa, mendengarkan telinga